Assalamualaikum murid-murid tingkatan 3E. Selamat pagi semua. Hai, saya Cikgu Zaleha yang akan mengambil alih untuk mengajar kamu menggantikan Cikgu Ros. Kita akan sambung kepada topik bab 6. Seperti mana yang diberitahu, kamu telah habis sampai bab 5. Maka Cikgu akan menyambung sehingga bermula daripada bab 6. Okey. Bab 6, tajuk bab 6 ialah pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okey, di mana dalam tajuk 6.1 ialah pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Dalam ekonomi moden ini, kita akan melihat kepada ciri-ciri yang terdapat dalam ekonomi moden terdiri daripada modal. Yang kedua ialah teknologi. Yang ketiga ialah tanah. Yang keempat ialah skala yang besar. Yang kelima ialah tenaga buruh. Ini adalah ciri asas kepada teknologi moden. Ekonomi moden. Okey. Kita lihat yang pertama ialah tanah. Apa keterangan mengenai tanah ini? Okey. Tanah. Kita ambil tanah raya, cikgu dah tulis tanah. Cikgu dah cakap modal, tulis cakap tanah pula. Sebab modal lah, cikgu tukar balik. Modal. Okey, dalam ekonomi moden, modal mestilah satu modal yang besar. Okey, modal mestilah modal yang besar. Modal yang besar ni digunakan untuk aktiviti perlombongan serta perladangan. Okey, perlombongan dan juga perladangan. Perlombongan yang ada di negeri-negeri kita seperti BJ Timah. BJ Timah ni banyaklah terdapat dekat negeri-negeri Melayu. Okey, contohnya dekat Sungai Ujong. Bagi je lah satu contoh dekat Sungai Ujong. Okey, yang kedua, perlombongan juga boleh merujuk kepada emas. Emas boleh dilombong secara komersial dekat Raub, Pahang. Okey, ada juga emas di kawasan Bau, Sarawak. Ada juga emas di kawasan Sungai Segama, Sabah. Cikgu bagi satu je lah contoh Bau. Yang lain awak boleh tengok dalam buku teks. Yang ketiga ialah perlombongan arang batu. Okey, perlombongan arang batu, antara contoh yang paling ada yang dekat dengan tempat kita ialah dekat Batu Arang, Selangor. Arang batu juga ada dekat Sarawak seperti dekat Sadong yang diusahakan oleh Syarikat Borneo Berhad. Ada juga arang batu di Sabah, di tempatnya ialah di Silimpopon dan Sandakan dan juga Labuan, di mana arang batu ini diusahakan oleh Syarikat Kowi. Okay, awak tak perlu ingat banyak, awak ingatlah satu tempat atau satu nama syarikat bagi memastikan awak ada bukti kukuh bahawa terdapatnya aktiviti perlombongan di negeri-negeri
tersebut. Ada di tanah Melayu, ada di Sabah dan juga ada di Sarawak. Okey, itu berkaitan dengan perlombongan. Okey, perladangan. Kat sini cikgu ada bagi sebagai perladangan kan. So, perladangan dalam ekonomi modal yang besar ni adanya perladangan. Cikgu pergi ke sini untuk perladangan. Sebab dia agak banyak sedikit. Okey, perladangan ni kita akan bagi kepada dua. Satu ialah pertanian komersial. Yang kedua ialah getah. Okey. Pertanian komersial ni antara contoh aktiviti pertanian komersial ialah penanaman lada hitam. Kenapa cikgu salah tulis ni? Okey, lada hitam. Ada juga kawasan lada hitam dekat negeri-negeri Melayu ni banyaklah tanah-tanah ditanam oleh pertanian lada hitam ni. Contoh dekat kawasan yang paling banyak ialah dekat kawasan Kuching, Sarawak. Okey, ada juga yang menanam pokok buah pala. Antara aktiviti pertanian komersial. Ada juga cengkeh. Ini adalah antara aktiviti pertanian komersial. Ada juga minyak kelapa sawit. Itu merupakan aktiviti pertanian komersial. Ada juga pokok rumbia. Ini untuk yang keluarkan sagu dekat kawasan Sarawak. Kalau kawasan dekat Sabah contohnya ialah tembakau. Cikgu bagi contoh satu lagi ialah tembakau. Okey. So, ini adalah contoh-contoh pertanian komersial yang masih yang ada pada zaman pemerintahan British ini di negeri-negeri dekat negeri Melayu. Okey. Getah merupakan salah satu sistem ekonomi moden yang berkembang pesat. Okey. Apabila harga kopi jatuh, so permintaan getah dari sehari ke sehari semakin meningkat. So, getah juga merupakan salah satu aktiviti pertanian perladangan yang memberi keuntungan yang besar. Kenapa? Modal yang besar akan memberi keuntungan yang besar. Okey. Apa yang dikatakan modal dalam getah ni? Modal ni ialah pelabur-pelabur yang datang untuk melabur. Pelabur-pelabur yang datang untuk melabur ke negeri-negeri di tanah Melayu seperti negeri-negeri tanah Melayu, negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Mereka ni melabur untuk mendapatkan keuntungan. Contoh pelaburnya ialah Guthrie. Ini adalah syarikat getah yang besar yang kekal sampai sekini. Ada juga syarikat lain seperti Sam Dabi. Okey. Ada juga kalau dekat kawasan Sarawak, mereka diberikan izin untuk menanamkan tanaman getah. Okey, dan getah dijadikan kawasan bahan ekonomi ekspor untuk kegunaan luar. Okey. Dekat Sabah juga ada perusahaan getah yang ditanam di Taman Perubatan Kerajaan di Sandakan. Dan ada company-company termasuklah company North Borneo Para Rubber. Okey, awak boleh rujuk tajuk muka surat 141. Dari muka surat 138 hingga 141. Untuk tajuk ciri-ciri yang pertama iaitu modal. Okey. Okey, itu untuk modal. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yang kita akan lihat hari ini ialah mengenai teknologi. Okey, teknologi. Apakah teknologi yang digunakan bagi memastikan ekonomi moden ini terus berkembang? Teknologi yang digunakan kita boleh bagi kepada dua part. Satu part ialah untuk perlombongan. Satu part lagi ialah untuk pertanian. Okey. Part yang pertama ialah perlombongan. Part yang kedua ialah pertanian. Okey, apa teknologi yang digunakan dalam teknologi perlombongan? Mereka menggunakan kapal korek. Okey, mereka menggunakan kapal
Korek kapal korek inilah yang akan membantu syarikat British untuk mendapatkan biji timah yang banyak. Ada banyak company-company kapal korek yang ada pada masa ini seperti Pahang Consolidated Company. Nanti awak boleh tengok dalam buku teks awak ya. Pahang Consolidated Company. Okay, ini bermaksud ada company-company yang memang telah dilantik, okey, yang telah memperkenalkan company-company yang telah memperkenalkan penggunaan kapal korek bagi mengeluarkan biji-biji timah dengan kuantiti yang lebih banyak. Okey, ada juga penggunaan benda teknologi moden ini juga dibuat untuk aktiviti perlombongan antimony. Kapal korek dibuat untuk biji timah. Antimony juga digunakan oleh syarikat Borneo dengan menggunakan kaedah tinggi, kaedah moden bagi melebur antimony tersebut. Dekat Sabah juga ada tempat aktiviti perlombongan arang batu iaitu di Terowong Tanjung Kubung. Mereka ini menggunakan teknologi moden bagi mendapatkan bekalan tersebut, bagi memperolehi sumber perlombongan yang lebih banyak. Okey, dari segi pertanian pula, model yang besar ini juga dikeluarkan oleh pihak British, di mana pihak British telah melantik H.N. Ridley untuk memperkenalkan teknik membungkus anak pokok getah. Teknik membungkus anak pokok getah. Okey. H.N. Ridley ni perkenalkan teknik Iberdam. Ini untuk mendapatkan hasil susu yang lebih banyak. Ini namanya modal teknologi yang digunakan oleh pihak H.N. Ridley untuk memastikan sumber getah itu atau susu getah itu berkekalan. Okey, dengan menggunakan teknik membungkus tadi, bila letak dalam, macam awak nampak dalam plastik hitam, dia letak kecil, senang untuk dibawa. Okey, ada kilang juga dekat aktiviti pertanian, ada kilang untuk proses lada hitam. Dah tidak memerlukan tenaga kerja yang agak banyak. Kilang proses getah pun diperkenalkan untuk memastikan getah yang dapat dihasilkan dengan lebih berkualiti, dengan lebih cepat. Okey, tidak perlu menunggu masa yang lama. Kalau guna tangan kudrat manusia memang akan menunggu masa yang agak lama. Okey, yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga kita akan lihat ialah pasal buruh. Okey, ini yang ketiga, pasal buruh. Buruh ini ialah tenaga kerja. Okey, tenaga kerja. Sama juga kita akan beri kepada dua. Satu mengenai perlombongan dan satu lagi pertanian. Sama Sebabnya ekonomi moden ini merujuk kepada dua ekonomi yang boleh membawa keuntungan yang lebih banyak, iaitu perlombongan serta aktiviti pertanian. Okey, buruh-buruh dibawa masuk apabila semakin hari semakin banyak permintaan terhadap sumber-sumber bahan mentah yang ada di tanah Melayu, maka adalah buruh asing. Mereka membawa masuk buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan perlombongan biji timah. Mereka bawa masuk orang Cina, okey, untuk mengusahakan lumbung emas dekat Sarawak. Mereka juga bawa masuk orang Cina untuk mengusahakan lumbung di Segama. So, buruh asing ini adalah buruh Cina yang dipanggil datang untuk bekerja. Okey. Dari segi pertanian pula, British membawa masuk buruh asing juga. Okey, buruh asing juga. Kenapa? Kerana kekurangan tenaga buruh di kawasan ladang getah. Buruh asing ni daripada mana? Mereka juga membawa masuk buruh asing daripada orang
daripada Cina, iaitu orang Cina, di mana telah diberikan galakan oleh Charles Bruce. Sebenarnya itu adalah semua itu adalah tipu muslihat. Okey, yang ketiga, orang Sabah juga pun telah menggunakan khidmat pekerjaan orang luar, iaitu orang Cina. Mereka dibawa masuk ke ladang-ladang untuk bekerja di kawasan-kawasan tersebut. Itu adalah untuk buruh. Okey, yang keempat ialah skala yang besar. Okey, kalau sebut pasal ekonomi moden, tidak akan boleh menggunakan skala yang kecil sebab dia dah ada teknologi. Ekonomi moden ni ada teknologi yang lebih baik, maka takkanlah nak gunakan hanya satu jumlah yang kecil. Maka dia kena keluarkan juga dalam jumlah kuantiti yang lebih besar yang akan lebih menguntungkan. Okey, skala besar ini adalah pastikan dijalankan jumlah. Okey, cikgu tulis kat sini bagi awak nampak jumlah hasil barangan yang dikeluarkan, barangan akan banyak. Okey, bila barangan banyak akan dapat ekspor keluar dan seterusnya akan memberi kepada keuntungan. Okey, dekat kawasan skala besar yang bercirikan ekspor ni, tumpuan mereka hanya kepada orang bukan Melayu. Mereka telah menetapkan dasar orang Cina adalah di kawasan bandar, orang Melayu di kawasan luar bandar dan orang India di kawasan estate. Okey, dari segi pertanian ataupun pelembungan, jumlah hasil yang banyak akan lebih banyak jika menggunakan teknologi yang besar, yang moden. Okey. Jumlah tu nampak kita boleh nampak jumlah skala yang besar. Awak boleh lihat dalam buku teks awak, muka surat 144 hingga 145. Okey, betapa dalam gambar tu menyebabkan peningkatan jumlah hasil barangan yang dikeluarkan. Okey, itu untuk tajuk 6.1. Cikgu harap awak faham ada berapa ciri yang diberikan untuk memastikan ekonomi moden ini dapat memacu kepada perkembangan ekonomi British pada waktu itu. Okey, kita pergi yang kedua. Tajuk yang kedua ialah pentadbiran Barat berkaitan dengan ekonomi. 6.2 Pentadbiran Barat berkaitan ekonomi. Okey, pentadbiran Barat berkaitan ekonomi. Kita akan lihat beberapa tajuk dalam 6.2 ini. Yang pertama dari segi perundangan. Okey, dari segi perundangan. Yang kedua dari segi jabatan dan agensi kerajaan. Yang ketiga, kewujudan syarikat perwakilan. Yang keempat, pewujudan sistem keuangan dan juga insurans. So, ada 4 perkara yang boleh dilihat kesan daripada pentadbiran Barat berkaitan dengan ekonomi. Okey, bagi kenapa British nak memperkenalkan ekonomi moden ni, bagi memastikan kelangsungan penguasaan di negara kita supaya tanah Melayu pada waktu itu terus kekal maju. Inilah cara-cara dibuat oleh kerajaan British bagi memastikan tanah itu tidak terjual ataupun diberi kepada orang lain. Okey, pentadbiran Barat berkaitan ekonomi. Kita lihat yang pertama ialah dari segi perundangan. Yang pertama ialah dari segi perundangan. Okey, perundangan. Apa bentuk perundangan yang diperkenalkan? Yang pertama ialah Akta Simpanan Tanah Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu.
Okey, di mana akta ini memperuntukkan tanah itu tidak boleh dijual. Tanah tidak boleh dijual sesuka hati tak boleh dipajak gadai. Tak boleh dipajak gadai, namun sebenarnya kenapa British buat Akta Sepadan Melayu ini? Supaya dapat melindungi kepentingan ekonomi British. Tujuan untuk melindungi ekonomi British. Untuk melindungi kepentingan ekonomi British. Okay, itu yang pertama dari segi perundangan. Yang kedua dari segi perundangan ialah Land Order dekat Sarawak. Land Order Sarawak. Kena sebut Land Order Sarawak ni. Kadang-kadang kita panggil Land Order Sabah. Dah salah ceritanya ya. Matlamat Land Order Sarawak ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi. Kepentingan pribumi. Cikgu terus cakap ialah kepentingan pribumi. Pribumi ni ialah masyarakat asal yang tinggal dekat negeri Sabah Sarawak ni. Tapi kehidupan mereka juga telah terancam oleh kedatangan British. Okey, mereka telah diancam oleh kedatangan buruh-buruh yang dibawa masuk oleh pihak British. Okey, yang ketiga dari segi perundangan, Land Settlement Order dekat negeri Sarawak juga. Land Settlement Order dari Sarawak. Okey, Land Settlement Order ini adalah di mana syaratnya ialah untuk membahagikan kepada kawasan tanah campuran, kawasan tanah pribumi, kawasan tanah adat pribumi, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pendalaman. Itu ialah untuk Land Settlement Order. Okey, bagi negeri Sabah, negeri Sabah ni kurang dia punya sedikit kerana dia telah memberikan kepercayaan sepenuh kepada pihak British. Okey, yang penting ekonomi dan sosial mereka terjaga. Okey, dalam bahagian perundangan, Sabah telah menggunakan Proklamasi 3 Perlindungan Hak Pribumi. Maksudnya kepada yang mengungkit ataupun yang tidak mengetahui apa-apa, Proklamasi 3 ini boleh menjawab segala kesulitan kita. Okey, masih inilah dia nak mementingkan kedudukan pribumi. Pribumi itu adalah penduduk asal di kawasan itu. Okey, penduduk asal di kawasan itu. Yang pertama ialah berkenaan dengan perundangan tanah. Okey, yang kedua kita akan lihat pula ialah perundangan buruh. Perundangan buruh. Okey, buruh-buruh ini adalah buruh-buruh yang dibawa masuk daripada buruh India dan juga China. Okey, buruh India dan juga China. India dan China dibawa masuk. Okey, di mana British telah menggalakkan kebasukan mereka dan perlu dibawa orang-orang India ini perlu dibawa masuk secara beramai-ramai untuk bekerja di kawasan ladang melalui sistem Kangani. So, perundangan buruh yang pertama ialah melalui sistem kontrak. Sistem kontrak dan yang kedua ialah melalui sistem Kangani. Okey. Yang pertama melalui sistem kontrak, yang kedua melalui sistem Kangani. Sistem kontrak ini ialah golongan buruh ini akan dibawa masuk oleh mereka, oleh orang tengah ni ke negara kita oleh pihak majikan. Maksudnya majikan dah bagi duit kepada orang tengah ni. Orang tengah akan bawa masuk seorang pekerja. Begitulah ceritanya. Okey, sistem Kangani ni pula ialah Kangani tu sendiri bahasanya ketua, tandir ataupun mando. Okey, mereka akan dapatkan tenaga buruh dari India untuk memenuhi kawasan-kawasan estate. Okey, segala pengurusan tambang, perjalanan buruh itu akan diberi oleh majikan. So, mereka tak perlu risaulah. Okey, so ini adalah dari segi perundangan buruh.
Okey, ini yang pertama mengenai perundangan. Perundangan ni ada dua. Satu perundangan tanah. Yang kedua ialah perundangan buruh. Yang ketiga ialah jabatan-jabatan agensi kerajaan. Yang pertama perundangan. Okey, yang kedua ialah jabatan dan agensi kerajaan. Jabatan dan agensi kerajaan. Okey. Okey. British apa yang dibuat oleh kerajaan British? Menubuhkan Jabatan Pertanian. Okey, menubuhkan Jabatan Pertanian untuk memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah. Okey, malahan jabatan yang dilantik ini sendiri akan membuat penyelidikan untuk tanaman-tanaman yang ada pada masa itu. Okey. British juga yang kedua, British telah buat satu undang-undang Jabatan Parit dan Tali Air. Jabatan Parit dan Tali Air. Okey, itu yang kedua dari segi jabatan dan agensi kerajaan. Dan yang ketiga ialah pos dan telegraf. Ini yang diperlukan bagi memastikan komunikasi itu berterusan. Okey, yang ketiga ialah syarikat perwakilan. Syarikat perwakilan. Cikgu pula yang mengantuk. Okey. Syarikat perwakilan ini biasanya dibuat oleh agency house. Okey, dikenali juga dengan nama Gedung Perwakilan. Gedung Perwakilan ataupun Crown Agent. Mereka ni akan memiliki sistem insurans, sistem keuangan, syarikat perkapalan, pusat pendidikan dan perdagangan antarabangsa. So, banyaklah kewujudan syarikat-syarikat perkapalan ini. Okay, iaitu syarikat perkapalan menggunakan gedung bersebelahan. Dan yang kedua, contoh nama barangan elektrik ni itulah Bastard and Company. Bastard and Company. Okey, itu ialah syarikat perwakilan. Yang keempat ialah pewujudan sistem keuangan dan insurans. Okey, sistem keuangan dan juga insurans. Pewujudan sistem keuangan dan juga insurans di mana kuasa barat telah menggunakan penggunaan mata yang asing di negara kita. Maksudnya mata wang digunakan. Okey, mata wang yang digunakan ialah mata wang perak. Yang pertama, mereka dapat mata wang perak. Okey, dekat Sepanyol dia orang perkenalkan mata wang perak. Kemudian dibuat di negeri-negeri yang lain juga. Di negeri-negeri Melayu Bersekutu, negeri-negeri Selat dan lembaga Putrajaya telah menguruskan wang kertas di bawah Ordinan 5. Okey, di bawah Ordinan 5. Lembaga ini diberikan kuasa mengeluarkan wang kertas dan negeri-negeri Selat menyebabkan wang menjadi kerajaan Melayu terhapus pada tahun 1939. Mata wang ini mestilah ditukar. Okey, mata wang. Contoh mata wang yang digunakan ialah mata wang perak. Okey, mata wang perak. Kemudian mata wang negeri-negeri Selat. Mata wang negeri-negeri Selat. Ada juga mata wang dolar Amerika, dolar Sepanyol.
Okey, itu antara sistem keuangan dan juga instruction. Kita akan sambung pada hari esok. Tajuk 6.3 dan 6.4. Meet seterusnya cikgu akan tanya. Dan kemudian cikgu akan buat soalan untuk cikgu jawab. Okey, sekian. Nanti cikgu akan sambung untuk 6.3 dengan 6.4. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Jangan lupa tonton YouTube cikgu serta subscribe.